dalam manhaj Asy'ariyah terutamanya dalam basis ataupun foundation idea-idea manhaj Asy'ariyah Maturidiyah lah, tentang sifat Asy'ariyah, tentang usul fiqh, tentang ilmu kalam, tentang manhaj habaib, betul tentang tasawuf, sufi dan sebagainya. Jadi program-program itu kita dah lalui satu fasa yang agak panjang sebanyak 12, lebih kurang 12 siri. Itu penerangan secara ringkas lah. Kemudian program susulan selepas program itu adalah program daurah berkitab. Jadi secara susunannya kita akan selesaikan pengajian kitab secara daurah. Tiga ilmu yang utama, ilmu tauhid. Dah settle dah satu kitab. Inilah kitab Usuluddin. Kitab peringkat pertama dalam ilmu tauhid. Kemudian sekarang sedang berjalan kitab Risalah Jami'ah oleh Ustaz Ali Imran. Juga bahaskan tentang ilmu asas kepada ilmu tauhid, ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf lah. Jadi dan seterusnya peringkat yang pertama juga untuk ilmu tasawuf. Selepas ini kita akan jalankan, mungkin kita akan baca kitab Penawar Pagi Hati dan ataupun Ayuhal Walad. Jadi selesai peringkat pertama daurah berkitab ni melalui tiga ilmu utama, ilmu tauhid, ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf. InsyaAllah kita akan masuk peringkat yang ketiga pula dalam perancangan. InsyaAllah kalau dalam silibus tauhid, peringkat kedua insyaAllah kita akan bacakan Matan Umul Barahin karangan Imam Sanusi. Kemudian peringkat yang ketiga untuk daurah akidah, saya akan bacakan kitab Ikhtisar bil I'tiqad Imam Ghazali. Kemudian seterusnya kitab kitab Aqaid Nasafiyah karangan Imam An-Nasafi. Jadi itu peringkat terakhir lah untuk pembelajaran tauhid. Untuk pembelajaran fiqh lepas Risalah Jami'ah, insyaAllah kita akan masuk Safinatun Najah ataupun beberapa kitab fiqh lah. Termasuk juga dengan kitab tasawuf. Jadi itu program yang kedua, dan program yang ketiga yang kita sedang run sekarang adalah di Twitter lah, khususnya para pengguna Twitter Jaya. Kita kerap sekarang menganjurkan Twitter Space ataupun ruang di Twitter, kita bahaskan beberapa isu-isu semasa lah. Jadi baru ni kita bahaskan tentang vaksin, kemudian kita bahaskan tentang Al-Quran, kemudian kita bahaskan tentang hadis, kita bahaskan. Yang latest ni insyaAllah pada hari Senin ni kita akan buatkan di space. Jadi ahlan Ustaz Abdullah. Boleh buka mic Ustaz? Jadi ahlan wa sahlan diucapkan kepada Ustaz Abdullah Zawawi. Uh, saya buka mic Ustaz. Dengar tak suara saya? Mic. Ya, eh. Saya buka mic Ustaz. Jadi insyaAllah uh, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baik. Ahlan wa sahlan ucapkan kepada Fadil Ustaz Abdullah Zawawi. Jadi insyaAllah pada malam ni seperti saya buat pendahuluan tadi tentang susunan program Nikah Syairah lah. Jadi untuk program diskusi buku ni kita dah anjurkan sebanyak dah 3 kali. Ini termasuk kali ketiga. Yang pertama
kita bahaskan, kita diskusikan buku Maulana Syahri Jumaah tentang Syekh Ahmad Taib tentang jihad, kefahaman tentang jihad. Kemudian buku kedua Syekh Ali Jumaah tentang muwatanah lah, fik kenegaraan. Jadi malam ni insyaAllah dengan penuh ta'zimnya kita menjemput Al-Fadhil Ustaz Abdullah Zawawi. Jadi untuk membahaskan dan mendiskusikan buku kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi sebelum saya menjemput beliau untuk beliau kupaskan lebih dalam tentang buku ini, jadi saya bacakan sedikit lah. Sebelum tu kita buka majlis dulu. Kita buka majlis dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaAllah sebelum saya serahkan majlis kepada Ustaz Abdul Zawawi, saya perkenalkan dululah pendiskusi ataupun kita kata pemateri kita malam ni. InsyaAllah nama beliau adalah Fadil Ustaz Abdullah Zawawi bin Muhammad Zawawi. Beliau adalah ni secara ringkas lah adalah graduan daripada Universiti Muhammad keempat ya? 4 ke 5 Universiti Rabat Morocco, lulusan Maghribi. Kemudian Muhammad 5 V tu 5. Okey. Kemudian beliau terkhasus dalam bidang akidah, teologi dan mistism ataupun tasawuf lah. Sekarang dah graduate master di bidang teologi dan tasawuf di Maghribi. Dan beliau juga banyak di Morocco, di Maghribi, beliau banyak mengajarkan ataupun buat diskusi ataupun pengajian kitab asas dalam nahwu, saraf, kemudian kitab akidah dan tasawuf. Jadi beliau sangat berkelayakan lah dalam nak bicarakan tentang kitab Imam Ghazali. Dan beliau juga seorang penterjemah kitab yang kita bicarakan sekarang, kitab Al-Qistas Al-Mustaqim ni juga beliau sedang dah diterjemahkan, belum diterbitkan lagi. Sudah berjaya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tak silap saya lah, terjemahan pertama dalam bahasa Melayu, tak silap. Betul Ustaz? Kan sebelum ni ada terjemahan dah. Setakat yang pengetahuan maksudnya terjemahan pertama dalam bahasa Melayu. Ya. Betul Ustaz? Ya betul, insyaAllah. Yang pertama insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah, tapi malam ni kita berdasarkan teks Arab dululah. Sebab buku terjemahan Ustaz Abdullah belum diterbitkan. Jadi kita mungkin akan berpandukan daripada kitab Arab Imam Ghazali lah. Jadi saya rasa setakat itu untuk pendahuluan ataupun introduction tentang pengisi kita pada malam ni. Jadi semoga malam ni kita mendapat sebuah sedikit manfaat daripada beliau tentang gagasan, idea-idea besar daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang kita kenali sebagai Hujjatul Islam. Jadi ini antara salah satu karya beliau yang kita perlu telusuri dan kita perlu ambil cakna, khususnya untuk mendepani beberapa pemikiran ataupun ideologi yang semakin meragut akidah umat Islam sekarang. Jadi alhamdulillah kita dapatkan jemputan daripada Ustaz Abdullah Zawawi untuk membedahkan kitab ini bersama-sama kita, alhamdulillah insya-Allah. Jadi dengan penuh ta'zim saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Abdullah Zawawi untuk mendiskusikan buku ini kepada kita semua. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator Ustaz Hakim Ismail. Saya nak try buka sekejap
Okey. Nampak ke? Nampak Ustaz? Jelas. Alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana diberi peluang oleh Allah SWT untuk berada dalam suatu majlis yang dinaungi oleh para malaikat, iaitu majlis ilmu. Pertama sekali saya menginginkan ucapkan terima kasihlah kepada Liqa Asy'ariyah atas kesudian mereka untuk menjemput saya dalam diskusi buku kali ini, dan saya berterima kasih kepada hadirin yang sudi hadiri diskusi kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk diri kita. Jadi insya-Allah kita akan mulakan diskusi buku tentang Al-Qistasul Mustaqim fi Taqwimi Ahli Ta'lim. Jadi buku Qistasul Mustaqim ni antara salah satu karya Imam Al-Ghazali lah. Mungkin kat Malaysia berapa kenal, mungkin karya-karya lain seperti Bidayatul Hidayah, Hajjul Abidin, karya-karya yang lain lebih terkenal berbanding Qistasul Mustaqim. Tetapi dari segi pemikiran Imam Al-Ghazali dalam kitab Qistasul Mustaqim ni, saya kira satu perkara yang rare, orang kata nadir, dan satu pemikiran yang hebat yang mungkin untuk generasi yang kita sekarang ni boleh mempraktikkan atau kita aplikasikan pemikiran Imam Al-Ghazali ini di dalam zaman kita sekarang. Okey, saya mulakan dengan mukadimah mengenai kitab. Jadi Qistasul Mustaqim dari segi penulisannya, ia ditulis ketika fatrah khalwah Imam Al-Ghazali, iaitu antara tahun 488 Hijrah sehingga 499 Hijrah. Jadi tak adalah tarikh secara tepat, akan tetapi penulisannya antara tahun ini, iaitu tahun 488 Hijrah sehingga 499 ni adalah tahun di mana Imam Al-Ghazali berada di fatrah khalwah beliau, iaitu beliau pergi bermusafir daripada tanah air beliau, daripada rumah beliau, bermusafir antaranya ke Quds, kemudian tinggallah beliau membuat haji. Setelah itu beliau pulang ke tanah air beliau. Jadi fatrah khalwah ni banyaklah kitab yang ditulis. Antara kitab-kitab lain yang ditulis selain Qistasul Mustaqim, kita ada dengar Ihya Ulumuddin, antara kitab yang fenomenal. Kemudian ada juga kitab Al-Maqsidul Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna, kitab Bidayatul Hidayah, Ayyuhal Walad, Jawahirul Quran, dan banyak kitab yang lain, kitab-kitab, khususnya kitab-kitab yang jelas roh sufi Imam Al-Ghazali, sebagai contoh Mishkatul Anwar dan sebagainya. Kemudian karya ini, iaitu Qistasul Mustaqim, adalah sebuah karya yang bertemakan mengenai hubungan ilmu mantik dengan Al-Quran. Jadi itu paling jelas lah kalau kita tengok daripada tajuk buku tu saja. Tajuk buku sudah mengisyaratkan bahawa tema utama buku ini adalah berkait rapat dengan Al-Quran. Imam Al-Ghazali menggunakan frasa Al-Qistasul Mustaqim, iaitu frasa yang diambil daripada ayat Al-Quran, wazinu bil qistasil mustaqim. Jadi daripada tajuknya saja kita sudah dapat menduga ataupun dapat merasakan isyarat bahawa kitab yang ditulis ini sangat berkait rapat dengan Al-Quran. Okey. Jadi secara kesimpulan kita boleh katakan kitab Al-Qistasul Mustaqim ni adalah kitab yang ingin menonjolkan hubungan antara mantik dan Al-Quran. Kemudian secara jelas lagi kita boleh lihat objektif penulisan kitab
di mana Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab beliau, antara kitab yang terkenal juga, Al-Munqiz Minad Dalal. Kitab ini ditulis di akhir hayat, di fatrah akhir hayat Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutkan setelah beliau menyebutkan beberapa kitab yang ditulis untuk melawan ataupun menyerang golongan ta'limiyah, Syiah ta'limiyah batiniyah. Jadi beliau ada mengarang beberapa kitab, di antaranya kat sini ditulis kitab Al-Mustazhiri. Kitab Al-Mustazhiri ataupun dikenali dengan Fadaih Al-Batiniyah. Kemudian ada kitab Hujjatul Haq dan sebagainya lah. Kemudian Imam Ghazali menyebut wa fi kitabil qistasil mustaqim khamisan. Ini kitab yang kelima lah. Beliau tulis setelah kitab-kitab yang lain. Wa huwa kitabun mustaqillun binafsihi. Okey, kat sini satu isyarat bahawa kitab ni dia berada di kelas tersendirilah di antara kitab-kitab yang lain. Maqsuduhu bayanu mizanil ulum, menerangkan tentang mizan ulum. Imam Ghazali menggunakan mizan dengan maksud timbangan-timbangan ilmu. Nanti kita akan tengok bahawa dimaksudkan dengan timbangan ini adalah mantik, kias-kias mantik. Wa izharu al-istighna'i anil imamil ma'sum liman ahata bihi. Dan kedua adalah untuk menzahirkan ketidakperluan kepada Imam Maksum. Ini Imam Maksum ni antara apa kita panggil pegangan terkuat lah, pegangan utama bagi Syiah Ta'limiyah. Nanti kita akan tengok. Baik, daripada petikan ini kita dapat jelas apa yang dinamakan oleh beliau sebagai timbangan, menjelaskan apa yang dinamakan oleh beliau sebagai timbangan-timbangan bagi ilmu, atau lebih dikenali dalam kalangan ahli ilmu sebagai kias-kias mantik yang 5. Ada 5 lah kias-kias, nanti kita akan tengok juga. Ini merupakan tujuan utama bagi penulisan kitab ini. Al-Ghazali sebutkan di akhir kitab beliau, maka inilah dia, wahai saudara-saudaraku, hikayatku bersama temanku. Saya letak terjemahan terus supaya kita punya kursi malam ni lebih laju lah kalau kita baca bahasa Arab kemudian terjemah masa. Okey, ini di akhir kitab beliau di bahagian khatimah. Maka inilah dia, wahai saudara-saudaraku, hikayatku bersama temanku. Aku sampaikan kepada kalian apa yang tersembunyi dan apa yang zahir daripadanya, agar kalian memperolehi keajaiban dengannya, serta dapat mengambil manfaat melalui dialog-dialog ini dengan kefahaman sedikit demi sedikit untuk digunakan pada perkara-perkara yang lebih besar. Okey, kat sini nampak bahawa apa yang Imam Ghazali ajarkan di dalam kitab ini nanti nampak macam dia nak rod ataupun dia nak serang golongan ta'limiyah, Syiah ta'limiyah. Akan tetapi di akhir kitab di sini beliau sebut digunakan pada perkara-perkara yang lebih besar. Yang dimaksudkan kat sini adalah untuk digunakan dalam timbangan ilmu, untuk kita menimbang sesuatu ilmu tu adakah benar ataupun salah, berbanding meluruskan mazhab ta'lim. Kerana yang demikian itu bukanlah tujuan utamaku, akan tetapi fahamilah maksudku di sebalik apa yang telah engkau dengari. Okey, jadi dia dah sebut di sini, pertama adalah tentang kias, iaitu untuk menunjukkan tentang kias. Kedua adalah untuk membantah pemikiran golongan ahli ta'lim dan menzahirkan tentang ketidakperluan kepada Imam Maksum yang didakwa oleh mereka. Okey, itu objektif secara ringkas lah, 2 objektif utama. Kemudian kita ada persoalan, apakah yang dimaksudkan dengan mazhab ta'lim? Okey, yang kita sebut tadi mazhab Syiah Ta'limiyah, ini adalah salah satu cabang daripada Syiah Ismailiyah. Jadi Syiah ni macam kita tahu dia banyak cabang lah, antaranya Syiah Ismailiyah. Kemudian Syiah Ismailiyah nanti akan ada cabangan juga, iaitu Batiniyah. Kemudian daripada Batiniyah ni akan lahir pula Syiah Ta'limiyah, iaitu seorang Syiah diketuai oleh seorang Syiah bernama Hassan bin Sabbah. Ini pemimpin Syiah Ta'limiyah lah. Kita tak katalah ini pemimpin Syiah Ismailiyah sebab dia Syiah Ismailiyah ni lebih besar.
Jadi untuk Syiah Ismailiyah ada pula cabang Ta'limiyah. Jadi Ta'limiyah ni lah yang dibawa ataupun dicipta, dibangunkan oleh Hassan bin Sabbah dan berpusat di Alamut. Alamut ni kalau ikut kitab Imam Ghazali, Qistas Mustaqim ni, disebut Hassan bin Sabbah ni dia memiliki kita panggil apa? Benteng Alamut. Maksudnya ada satu kawasan dekat Iran, dekat Iran ke Iraq ni? Saya rasa Iran, tersilap ni. Ni tengok balik. Okey, dekat Iran ada satu kawasan di mana kawasan tu dikelilingi oleh gerbang, oleh benteng. Dan benteng ni dinamakan sebagai benteng Alamut. Dan ini nanti akan disebutlah dalam Qistas Mustaqim tentang Hassan bin Sabbah ni dan tempat pusat mereka. Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan ta'lim? Ta'lim adalah kalimah bahasa Arab yang memberi maksud pengajaran ilmu. Jadi golongan ahli ta'lim atau dikenali juga sebagai Ismailiyah Batiniyah adalah golongan yang menghadkan sumber pengambilan ilmu kepada seorang yang digelar sebagai Imam Maksum. Maksudnya untuk mereka, kalau kita nak dapatkan ilmu untuk tahu tentang sesuatu kebenaran, kita perlukan Imam Maksum. Kita perlu belajar. Kita perlu ada proses belajar, taklim dengan seseorang yang digelar sebagai Imam Maksum. Imam Maksum ni bagi diorang ghaib. Dia tak muncul sekarang. Tapi nanti dia akan muncul. Saya tak ingat lah dia punya ni. Tapi dia ghaib lah. Ini daripada salah satu kefahaman tentang Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi yang mereka faham adalah Imam Maksum ini. Kemudian Imam Maksum dianggap sebagai petunjuk kepada kebenaran dan penyelesai kepada segala permasalahan. Maksudnya apa-apa permasalahan daripada sekecil-kecil masalah sehingga sebesar-besar masalah, semuanya kita perlu merujuk kepada Imam Maksum. Dan Imam Maksum ni disebabkan dia ghaib, macam mana kita nak tahu tentang kebenaran sesuatu? Jadi Imam Maksum dia ada wakil. Setiap daerah yang golongan Syiah ni kuasai, dia akan ada wakil. Jadi wakil ni lah yang akan menjadi perantara antara seseorang dengan Imam Maksum. Mereka menolak penggunaan akal sebagai alat bagi memperoleh kebenaran. Okey, jadi diorang tolaklah akal ni. Bagi diorang untuk mendapatkan sesuatu ilmu tak boleh pakai akal. Sebab apa? Kerana menganggapnya sebagai sesuatu yang diragukan. Itu pertama, diorang tak percaya dengan kebenaran akal serta membawa kepada munculnya pertikaian pendapat yang pelbagai. Okey, ini poin utamalah. Maksudnya kenapa diorang tak nak guna akal? Maksudnya diorang perlu guna Syiah Imam Maksum adalah kerana akal ni dia bawa kepada perpecahan. Maksudnya contoh kalau macam satu mazhab berdasarkan akal diorang faham hadis ni cara ini. Kemudian hadis yang sama juga mazhab lain faham cara lain. Jadi kat situ bagi diorang tunjuk bahawa ada khilaf, ada perpecahan. Dan perpecahan ni adalah bukan satu sifat kebenaran. Maksudnya kebenaran adalah bersifat satu je. Nanti dia akan bagi tahu 5 tambah 5 akan jadi 10 je. Takkan jadi selain daripada 10. Adapun selain daripada 10 itu semua kebatilan. Maka kebatilan adalah bersifat pelbagai dan kebenaran adalah bersifat tunggal. Adapun mazhab taklim, diorang tak berpecah. Jadi bagi diorang kata diorang ni tunggal. Sebab semua ilmu yang diorang dapat semua daripada seseorang. Jadi tak ada perbalahan. Jadi disebabkan diorang tunggal dan kebenaran pun bersifat tunggal, maka mereka berada dalam kebenaran. Itu pada pendapat diorang lah. Okey, satu-satunya jalan bagi mengetahui kebenaran di sisi mereka adalah dengan mempelajarinya daripada Imam Maksum. Okey. Kemudian mereka beranggapan bahawa apa-apa pegangan yang mewujudkan khilaf adalah pegangan yang batil. Macam kita cakap tadi lah. Imam Al-Ghazali akan menjawab permasalahan di dalam satu bab di dalam Qistas. Nanti dia akan khususkan satu bab untuk menjawab tentang permasalahan khilaf. Adakah khilaf ni suatu benda yang tak bagus? Imam Al-Ghazali jawab, khilaf ni memang takkan habis. Bahkan Allah sendiri yang menyebut dalam Al-Quran bahawa khilaf ni memang diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia.
hujah mereka bahawa kebenaran itu satu dan kebatilan itu berbilang-bilang. Okay, ini macam saya sebut tadi. Begitu juga mazhab taklim itu sentiasa satu kerana tidak wujud antara pengikutnya sebarang perbezaan pendapat. Sedangkan golongan yang berpegang kepada pandangan akal sentiasa dan berterusan sehingga kini berada dalam pencanggahan pendapat dan berbilang-bilang kelompok. Maka terbukti bahawa kebenaran itu berada di pihak kami. Ini secara ringkas tentang mazhab taklim. Okey, persoalan kedua. Kita dah tahu apa mazhab taklim secara ringkas. Sekarang ni kita kembali kepada tujuan utama Imam Ghazali dalam penulisan kitab ni. Kita sebut tadi yang pertama adalah untuk menzahirkan kebatilan mazhab taklimiyah. Kemudian yang kedua kita sebut bahawa untuk menzahirkan ataupun menerangkan tentang timbangan-timbangan ilmu. Okey, jadi persoalan di sini mengapakah Imam Al-Ghazali memberi tumpuan khusus. Okey, sorry. Saya ingat dah. Okey, sorry. Tertinggal satu lagi. Persoalan mengapa Imam Al-Ghazali memberi tumpuan khusus dalam membantah pegangan mereka. Okey, kenapa Imam Al-Ghazali orang kata cakna sangat untuk rod golongan Ismailiyah ni? Apa golongan taklimiyah ni? Apa bahaya yang diorang boleh bagi? Jadi sebelum Kristus, terdapat beberapa karya lain yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali bagi melawan golongan ini, golongan taklimiyah ataupun batiniyah. Antaranya Fadaih Al-Batiniyah, Qawasim Al-Batiniyah dan Mufassalil Khilaf. Okey. Kalau kita tengok buku-buku Imam Al-Ghazali, hanya ada ataupun kita boleh kata dua golongan yang Imam Al-Ghazali akan fokuskan penulisan dia untuk dia rad. Antaranya adalah pertama Batiniyah Taklimiyah, yang kita sebut tadi, Fadaih Batiniyah, Qawasim Batiniyah, Mufassalil Khilaf. Ini khusus untuk Batiniyah. Kemudian golongan kedua adalah golongan falasifah. Nanti kita akan tengoklah buku tahafuz falasifah. Satu lagi kitab. Tak ingat. Okey. Jadi ada dua golongan, Batiniyah dan falasifah. Akan tetapi Imam Al-Ghazali beranggapan bahawa golongan taklimiyah ni dia lebih bahaya daripada falasifah. Kenapa? Pertama adalah golongan taklimiyah ni dia lebih mendapat tempat dalam kalangan orang awam. Jadi kalau macam falasifah, orang awam tak masuk sangat dalam dia punya akidah batil. Sebab orang awam bila dengar tentang golongan falasifah, mereka lebih kepada kagum dengan nama. Contoh kita sebut satu petikan daripada kata-kata Aristotle, kemudian kita sebarkan, akan dapat banyak share lah, ataupun Socrates dan sebagainya. Jadi orang-orang awam dia lebih minat kepada nama berbanding isi pegangan kepada falasifah tersebut. Kemudian adapun taklimiyah, orang awam bukan sahaja daripada nama, bahkan dari segi i'tiqad pun mudah terpengaruh. Kemudian penguasaan daerah Islam oleh golongan Syiah. Okey, pada ketika itu latar belakang penulisan kitab ni adalah Syiah memang mempunyai kuasa besar lah waktu itu. Dengan Fatimiyah punya kerajaan di Mesir dan beberapa daerah Islam yang lain. Kemudian juga waktu itu pembunuhan Nizamul Mulk. Nizamul Mulk ni seorang wazir yang alim, yang adib, hebat dalam sastra, dan dialah yang mendirikan madrasah yang terkenal Nizamiyah. Ada 9 madrasah yang didirikan. Jadi dia ni, Nizamul Mulk ni dibunuh oleh salah seorang Syiah Taklimiyah, Syiah Batiniyah lah. Jadi dia punya kesan Syiah Taklimiyah ni lebih besar lah daripada falasifah. Kerana falasifah tak adalah sampai membunuh. Akan tetapi Taklimiyah sampai menumpahkan darah. Dan antara lain adalah falasifah. Falasifah ni sendiri ada juga yang mengikuti Taklimiyah. Senang cerita kita kata Taklimiyah ni lebih tinggi lah daripada falasifah. Sebab falasifah kadang-kadang
dia sendiri pergi kepada taklimiah untuk dapatkan harta. Sebab taklimiah ni adalah kalau siapa yang membantu mereka untuk sebarkan dakwah mereka, maka akan dapat harta lah, akan dibantu dengan harta dan sebagainya. Okey, sekarang kita pergi kepada tentang kenapa Imam Al-Ghazali menulis buku ini untuk menjelaskan tentang kias-kias mantik yang 5. Sedangkan beliau telah pun menulis kitab-kitab mantik beliau yang lain seperti Mihaqin Nazar dan Mi'yarul Ilm. Okey, jadi sebelum kitab Qistasul Mustaqim dah ada kitab-kitab yang lain Imam Ghazali dah tulis. Contohnya Mi'yarul Ilm, Mihaqun Nazar. Jadi kitab-kitab dua ni kalau kita tengok memang pure mantik lah. Dia menggunakan istilah mantik, cara penyusunan pun mengikut mantik punya susunan. Jadi apa sebab Imam Al-Ghazali menulis kitab lain tapi dalam bahasa yang lebih mudah dan lebih ringkas? Okey, berbeza dengan karya-karya mantik yang lain, Qistas ditulis bagi menonjolkan hubungan Al-Quran dan mantik. Okey, itu tujuan utamalah. Tujuannya adalah bagi membuktikan bahawa kias-kias mantik mempunyai sandarannya di dalam Al-Quran dan digunakan pakai oleh Al-Quran sendiri. Okey, kenapa Imam Ghazali nak buat? Ini boleh dilihat sebagai suatu isyarat bahawa pada zaman beliau wujud golongan yang menolak penggunaan ilmu mantik, iaitu dari sebahagian ulama yang mempunyai persepsi negatif terhadap mantik. Ini dikatakan adalah golongan fuqaha dan sebahagian golongan mutakallimin, ahli kalam. Bagi membuktikan bahawa terdapat semacam penolakan kepada ilmu mantik di zaman Imam Ghazali, kita perlukan kajian yang lebih terperinci lah untuk membuktikan perkara tersebut. Akan tetapi secara ringkasnya, penolakan terhadap ilmu mantik sebegini atau lebih umum terhadap apa yang dinamakan sebagai ulum awail. Jadi ilmu mantik ni dia termasuk dalam ulum awail seperti matematik pun ulum awail, falsafah dan lain-lain. Dapat secara jelas dari apa yang diisyaratkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Munqidh Minadh Dhalal. Okey, jadi dalam kitab Munqidh Minadh Dhalal, Imam Al-Ghazali ada menyebut tentang ilmu ulum awail ni. Adakah kita boleh belajar ulum awail ni ataupun tak boleh? Jadi Imam Ghazali sebutlah ulum awail ni dia ada pro and cons. Ada kebaikan dan ada keburukan. Jadi pandangan yang mengatakan ulum awail ni ditolak secara mutlak, itu Imam Al-Ghazali tak setuju lah. Nanti beliau akan bagi perumpamaan, iaitu seperti bekas bekam, cawan bekam tu. Jadi cawan bekam tu memanglah dia punya fungsi selalunya kita letak darah, kan, kita proses bekam tu lah. Akan tetapi kalaulah darah tu tak ada, kita sabun elok-elok, kemudian kita letak madu dalam tu. Jadi Imam Al-Ghazali kata mereka yang menolak ulum awail ni seperti mana mereka yang menolak madu di dalam cawan bekam. Sebab cawan tu memanglah digunakan untuk benda yang kotor, tapi sekarang ni bila dah tapi sekarang ni yang ada dalam tu bukanlah darah, yang ada dalam tu adalah madu. Jadi tak salah lah untuk kita mengambil madu tanpa melihat kepada cawan bekam tadi. Penolakan sebegini berlaku kerana mereka beranggapan bahawa ilmu mantik adalah suatu ilmu yang dibawa oleh orang golongan kafir. Okey, ni poin penting lah. Jadi mereka tolak ilmu mantik sebab beranggapan bahawa ilmu ni datang daripada Aristotle dan ahli falsafah yang ilhad, mulhid. Okey. Jadi apa yang Imam Ghazali lakukan adalah beliau mentaksilkan. Kita kata mentaksilkan ni kita kembalikan asal dia. Iaitu kita kembalikan asal kias mantik kepada Al-Quran, itu pertama. Dan menukar penggunaan lafaz kias kepada timbangan ataupun mizan. Sebab tu dipanggil qistas ataupun mawazin khamsah. Ini dapat dikeluarkan melalui kata-kata beliau. Okey, panjang. Adapun nama timbangan-timbangan ini maka aku sendirilah yang menciptakannya, manakala bentuk-bentuk timbangan ini pula maka aku sendirilah yang mengeluarkannya daripada Al-Quran, dan tidak aku ketahui jika terdapat sebelumku sesiapa yang pernah melakukan apa yang telah aku lakukan. Meskipun begitu, asas-asas bagi timbangan ini telah pun ada yang lebih awal mengeluarkannya. Jadi sebelum ni tak ada orang yang pernah mengeluarkan kias mantik ni daripada Al-Quran. Itu pertama. Akan tapi asas bagi timbangan ni, asas bagi mantik ni sebenarnya dah ada lama dah.
Sebelum tu dah ada. Di sisi umat terkemudian yang telah mengeluarkan asas ini yang menggunakan nama yang berbeza daripada nama-nama yang telah aku sebutkan di sini. Jadi di zaman Aristotle nama lain, iaitu zaman sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Akan tetapi zaman selepas tu pun nama lain, iaitu zaman kita lah, zaman sebelum Imam Ghazali sikit. Sebelum pengutusan Nabi Muhammad dan Nabi Isa, salawat dan salam Allah kata sebagai berdua, juga disebutkan dengan nama-nama yang berbeza. Mereka telah mempelajarinya daripada kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, salawat dan salam kata sebagai berdua. Okey, jadi kat sini yang kita kata mentaksilkan timbangan ataupun mantik, kias mantik. Jadi pendapat Imam Al-Ghazali bahawa mantik ni bukan datang daripada Aristotle, akan tetapi Aristotle tu sendiri mengambil asas-asas ilmu mantik ni daripada selain Aristotle pun samalah, maksudnya golongan falasifah yang dulu yang mencipta mantik ni, kias-kias mantik, mereka pun mempelajarinya daripada kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi sebenarnya dia orang kata bersumberkan Islam juga, bukan daripada orang kafir secara mutlak, akan tapi dari segi mungkin yang memperkenalkan ataupun memasyhurkan kias tersebut adalah Aristotle dan sebagainya. Akan tetapi perkara yang menyebabkan aku menukarkan kain lama yang menutupi timbangan-timbangan ini dengan cara meletakkan nama-nama lain padanya selain daripada apa yang mereka namakan dengannya. Sebab Imam Ghazali akan namakan kias-kias ni dengan timbangan. Nanti dia akan sebutlah nama-nama yang berbeza. Kerana aku melihat lemahnya sifat semula jadi dirimu serta gemarnya engkau untuk tunduk kepada perkara-perkara yang hanya bersifat sangkaan semata-mata. Okey, ini syarat bahawa adanya golongan yang menolak mantik ni sebab sangkaan semata-mata. Bukan sebab kebenaran ilmu tersebut, bukanlah sebab dia dah check ilmu ni betul ke tak, tapi disebabkan hanya datang daripada kafir maka tak boleh diterima. Sangkaan semata-mata. Okey, ini yang saya sebut tadilah tentang madu dalam bekas bekam. Okey. Kita masuk kepada susunan isi kitab secara umum. Okey. Ini isi kandungan dalam kitab Qistas Mustaqim. Ini kitab buku yang dah diterjemahkan, timbangan yang adil. Dan insya-Allah dalam akhir Julai ni kita akan start post lah. Awal Julai. Patutnya awal Jun, tapi ada MCO jadi kitab kilang tutup. Jadi cetakan akan dilewatkan dan post pun akan lewat sikit. Okey, isi kandungan kita ada. Mula-mula sekali adalah mukadimah kitab lah. Kemudian Imam Ghazali akan membicarakan mengenai timbangan Al-Akbar. Digelar dengan timbangan Al-Akbar daripada timbangan-timbangan At-Ta'adul. Jadi dalam Qistas Mustaqim nanti Imam Al-Ghazali akan sebutlah kenapa dinamakan Al-Akbar dan kenapa dinamakan At-Ta'adul. Jadi timbangan ni sebenarnya kalau kita tengok dalam mantik sekarang yang kita belajar dalam kitab-kitab turas, jadi memang samalah dari segi penyusunan macam ni dan dari segi mafhum pun sama, cuma dari segi penamaan lain. Imam Ghazali tak namakan dengan nama yang biasa kita dengar tu, tapi dia namakan dengan Al-Akbar daripada timbangan-timbangan At-Ta'adul. Kemudian kita ada timbangan Al-Awsat, timbangan Al-Asghar, timbangan At-Talazum, timbangan At-Ta'anud. Sekejap lagi kita akan tengoklah setiap timbangan ni macam mana dia punya nama yang kita selalu guna ya sekarang. Kemudian pada membicarakan mengenai timbangan syaitan, okey, timbangan syaitan ni dia lebih fokus kepada bentuk-bentuk pemikiran yang salah, bentuk-bentuk kias yang salah. Jadi kias ni boleh jadi dia punya susunan dah betul. A sama dengan B, B sama dengan C. Jadi jawapan dia nanti A sama dengan C. Contohlah. Susunan dia dah betul. Tetapi yang rosak adalah dari segi isi kias tersebut. Isi kita panggil madah. Kandungan kias tersebut tu rosak. Jadi dekat sini lah nanti Imam Ghazali akan terangkan. Timbangan syaitan. Imam Ghazali sebut kias-kias yang ada fallacy ni sebagai timbangan syaitan. Kemudian
beliau akan masuk pada membicarakan mengenai kecukupan bergantung kepada Nabi Muhammad SAW dan ulama baginda tanpa imam yang lain. Imam yang lain ni Imam Maksum yang Batiniah sebut tadilah. Serta menerangkan, jadi Imam Ghazali setuju Imam Maksum ni memang perlu. Cuma apa mafhum Imam Maksum antara kita, Imam Al-Ghazali dan Imam Maksum Batiniah berbeza. Imam Ghazali menganggap bahawa Imam Maksum yang sebenar yang patut dipegang hanyalah Nabi Muhammad SAW. Berbeza dengan Imam Maksum di sisi Batiniah, Imam Maksum mereka ghaib sekarang, bukan Nabi Muhammad. Serta menerangkan tentang pengetahuan akan kebenaran Nabi Muhammad AS dengan jalan yang lebih jelas dan lebih diyakini berbanding penakkulan kepada mukjizat dan yang merupakan jalan para arifin. Okey, dekat sini Imam Al-Ghazali orang kata selitkan faedah lah, iaitu menerangkan tentang apa lagi jalan yang kita boleh guna untuk kita tahu mukjizat Nabi. Untuk kita tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW selain mukjizat. Dan benda ni akan disebut juga dalam kitab Munqidh Minadh Dhalal. Jadi boleh rujuk dan boleh buat perbandingan lah. Kemudian pada membicarakan mengenai jalan keluar daripada kegelapan perselisihan bagi manusia. Okey, bab ni dia fokus kepada khilaf. Sebab golongan taklimiah mengatakan bahawa khilaf ni tak boleh ada. Seolah-olah macam khilaf ni, siapa yang ada khilaf dia batil, dia berada dalam kebatilan. Jadi Imam Ghazali akan sebut apa sebenarnya khilaf yang berlaku sekarang dan macam mana manusia tu boleh keluar daripada khilaf. Dan bab ni menarik lah, bagi saya bab ni menarik dan dia lebih ringan berbanding bab-bab sebelum ni. Dia banyak main dengan mantik, susunan dan sebagainya. Bab yang akhir-akhir ni dia lebih kepada ringan lah, ringan, InsyaAllah. Kemudian bab seterusnya pada mengganggu pandangan akal dan kias dan menzahirkan kebatilannya. Okey, ni pandangan akal dan kias. Sebab Imam Al-Ghazali pada awal-awal kitab Qistasul Mustaqim, golongan taklimiah ni dia kata saya disebut kejap lagi. Tapi sekejap lagi kita masuk. Okey. Lagi kita akan masuk tentang pandangan akal dan kias dan menzahirkan kebatilan dia. Kemudian khatimah. Okey, ini kitab yang akan diterbitkan lah, insya-Allah. Minta doa semua untuk dipermudahkan. Jadi kalau ada siapa yang nak beli, boleh beli sekarang daripada penerbit Nizamiyah, insya-Allah. Dan akhir kita punya diskusi nanti, saya ada berita baik lah, insya-Allah, tentang kitab ni. Okey, kemudian sekarang kita nak tengok secara ringkas lah pengisian kitab Qistasul Mustaqim. Karya ini dimulakan dengan kata-kata Imam Al-Ghazali berkenaan seorang pengikut kepada sebuah kumpulan yang Imam Al-Ghazali gelarkan sebagai ahli ta'lim yang datang menemui beliau ketika beliau sedang bermusafir dan mengajukan beberapa persoalan kepada beliau. Dari situ bermulalah rantaian dialog antara beliau dan ahli ta'lim ini yang disulami dengan pelbagai soal jawab. Jadi dia macam perbualan santai lah. So orang tu jumpa dia waktu dia tengah travel dan tanya soalan pelbagai, jadi Imam Ghazali jawab. So bentuk Imam Ghazali susun kitab ni, bentuk dia tu ringan, tapi mungkin ada sesetengah tempat untuk kita faham tu agak berat. Dan benda tu menarik sebenarnya, daripada dia cara susun pun dah berat, apatah lagi isi pun berat, jadi makinlah susah kita nak faham. Tapi kitab ni Imam Ghazali walaupun dia tak boleh nak mudahkan penyampaian kandungan mantik tersebut, tapi beliau mudahkan dari segi penyampaian, dari segi gaya penulisan. Kemudian berlakulah perdebatan tentang isu bagaimana kebenaran sesuatu pengetahuan dapat dipastikan. Jadi pengikut taklim bertanya sama ada Imam Al-Ghazali hanya bergantung kepada kias dan ra'yu. Ra'yu dengan masuk pandangan akal lah, semata-mata. Kedua-duanya merupakan sumber pengetahuan yang tidak diterima oleh ahli taklim. Jadi kita sebut sebelum ni, ahli taklim ni dia menolak penggunaan akal untuk mendapatkan pengetahuan.
Jadi Imam Al-Ghazali kat sini kita tengok macam ada tanakut, sebab Imam Ghazali dia sendiri yang mempromosikan kias, tapi di sini seolah-olah kias dan ra'yu pun Imam Al-Ghazali tak terima. Sebab Imam Ghazali menafikan penggunaan semata-mata qiyas dan pandangan akal. Sebaliknya menyatakan bahawa beliau bahkan menilai pengetahuan dengan mizan iaitu okay. Imam Ghazali menafikan penggunaan semata-mata qiyas dan pandangan akal. Seolah-olah ada tanakut, sedangkan beliau yang mempromosikan qiyas. Tapi di sini dia kata dia tak setuju qiyas tu untuk digunakan sebagai sumber pengetahuan semata-mata. Okey, perlu difahami dekat sini bahawa kias dan pandangan akal ataupun ra'yu dekat sini adalah mafhum dia lain daripada apa yang golongan taklimiah ni faham. Tapi kenapa Imam Ghazali ini salah satu manhaj dakwah lah. Kira-kira kita kata kita tak nak menolak satu pegangan yang dipegang oleh seseorang. Jadi kita bersetuju. Kita kata okey betul aku setuju juga. Tapi dalam masa yang sama, apa yang kita persetujui itu mafhum dia berbeza dengan apa yang musuh kita tu setuju. Sebab apa Imam Ghazali buat macam tu? Sekejap lagi kita akan tahu. Okey, beliau menerangkan bahawa timbangan ini terdiri daripada 5 bentuk timbangan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian 5 bab seterusnya akan berfokus pada membicarakan mengenai 5 timbangan, iaitu 5 bentuk kias mantik. Setiap bab dia akan khususkan untuk satu kias lah, satu timbangan. Adapun bab 7 hingga 10 iaitu mula dengan tentang khilaf dan sebagainya tu, dia akan membincangkan mengenai tajuk yang lain tapi berkaitan dengan timbangan. Okey. Saya tak sebutlah tentang 5 bab yang berkait dengan kias mantik tu sebab dia memang teknikal sikit. Cuma kita akan sebut tentang bab ke-7 hingga ke-10. Jadi bab ke-7 ni timbangan syaitan. Dia sebutkan tentang bentuk-bentuk kias yang salah. Kemudian bab ke-8 dia fokus kepada Imam Maksum yang sebenar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cara lain untuk kita mengetahui kebenaran Nabi selain mukjizat. Kemudian bab ke-9 bentuk perselisihan yang boleh berlaku antara 3 kumpulan manusia. Jadi Imam Ghazali pecahkan manusia ni kepada 3 golongan. Golongan khawas, awam dan golongan yang gemar berdebat, ahlul jadal. Kemudian setiap golongan ni Imam Al-Ghazali akan sebutkan bentuk-bentuk dakwah. Jadi golongan pertama khawas, dia akan guna hikmah. Hikmah yang dimaksudkan Imam Ghazali kat sini adalah kias mantik. Kemudian golongan awam dengan nasihat pengajaran, kita bagi dia nasihat. Kemudian golongan yang gemar berdebat ni kita gunakan kuasa. Nanti benda ni kita akan bincang selepas ini. Bab ke-10 membincangkan mengenai ra'yu dan kias dan ketidaksesuaian keduanya dalam menjadi alat bagi mendapatkan kebenaran, berbeza dengan kias mantik lah dekat sini. Jadi ra'yu dan kias ni yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali dengan ra'yu adalah perbuatan menganggap baik sesuatu perkara berasaskan akal semata-mata tanpa bersandarkan kepada sebarang dalil, seperti dakwaan golongan Mu'tazilah bahawa Allah wajib untuk memilih apa yang paling baik buat hamba-hamba. Jadi golongan Mu'tazilah ni dia guna ra'yu lah, dia guna pandangan akal. Tapi pandangan akal ni bukanlah kita faham secara guna akal, tapi pandangan akal yang tidak berasaskan dalil. Contohnya macam Allah ni wajib untuk memilih apa yang paling baik buat hamba-hambanya. Jadi ni pandangan akal lah, kita menganggap baik. Mu'tazilah menganggap benda tu baik, benda tu patut, wajib untuk Allah SWT, tapi tidak disandarkan kepada apa-apa sandaran, dalil. Itu yang dimaksudkan dengan ra'yu Imam Al-Ghazali. Jadi maksud Imam Al-Ghazali menolak ra'yu semata-mata dan qiyas semata-mata bukanlah ra'yu maksudnya kita guna akal, tak boleh guna akal langsung. Tak, tapi ra'yu di sini maksud dia menganggap baik satu perkara tanpa dalil. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan qiyas pula? Yang Imam Ghazali kata tak boleh juga guna qiyas semata-mata.
Maka yang dimasukkan di sini adalah beberapa bentuk pendalilan yang batil. Jadi kias dekat sini Imam Ghazali guna umum kias macam tu. Tapi yang dimasukkan Imam Ghazali kat sini adalah penggunaan kias tapi secara batil. Contohnya macam istiqra'. Istiqra' ni salah satu dalil lah, salah satu cara pendalilan. Akan tetapi istiqra' ni kalau kita susun dia balik, dia boleh kembali semula kepada kias. Okey, dia boleh jadi macam bentuk kias juga. Jadi yang dimasukkan Imam Ghazali kat sini, kias yang batin ni adalah istiqra'. Kemudian pengkategorian terserak. Okey, pengkategorian terserak ni apa bahasa Arab dia? Muntashirah. Ada saya tak ingat lah. Apa bahasa Arab dia? Maksudnya kita mengkategorikan sesuatu tapi kita tak sabr wa taqsim, kalau tak silap. Kita mengkategorikan sesuatu tapi kita tak hadkan dia. Kita telah buka. Contohnya macam contoh dia apa? Okey, contohnya macam yang tadi bagi contoh, kalau kita boleh melihat sama, ada orang cakap lah, kita boleh melihat sama ada disebabkan mata ataupun disebabkan adanya pancaran matahari. Okey. Jadi seseorang yang mengkhususkan sesuatu tu boleh dipandang dengan dua perkara ni je. Maksudnya sama ada dia ada mata ataupun dia ada matahari. Kalau dia tak ada mata, salah tu. Tak kena. Okey, saya tak ingat secara jelas dia punya contoh Imam Ghazali bagi kat situ. Cuma nanti Imam Al-Ghazali akan sebut bahawa pembahagian seseorang yang membahagikan kepada dua tadi, iaitu sama ada dengan pandangan mata ataupun sama ada dengan matahari, adanya matahari baru boleh melihat. Jadi Imam Al-Ghazali kata pembahagian ni salah. Sebab dia ada ketiga nanti, iaitu boleh melihat dengan mata dan dan matahari, dua-dua sekali. Jadi itu baru pembahagian yang terhad, yang tidak terserak. Ada pun pembahagian yang terserak macam tadi, maka tak boleh lah, tak kena nanti pendalilan dia. Okey, jadi bukanlah kias yang dimaksudkan dekat sini adalah kias-kias mantik, silogism atau analisis logik secara umum. Jadi benda-benda ni contoh-contoh untuk kias yang batil ni, pendalilan yang batil ni boleh tengok dalam kitab Qistas lah. Di bahagian belakang nanti dia akan cerita secara detail. Okey, ni pembandingan lah antara penamaan Imam Al-Ghazali, timbangan ni, Al-Akbar, Al-Awsat. Jadi ini di sisi Imam Al-Ghazali. Di sisi Al-Mantiq kita boleh tengok pula nama lain lah, kias iktirani. Bentuk pertama daripada kias iktirani, syakal awal. Ini timbangan Al-Akbar. Syakal kedua, timbangan Al-Awsat. Syakal ketiga, timbangan Al-Asghar. Kemudian kita ada kias syarti mutasil. Kias syarti mutasil di sisi Imam Ghazali disebut talazum. Kias syarti munfasil disebut sebagai ta'anud. So benda ni untuk siapa yang mungkin belum pernah belajar mantik, boleh cuba untuk masuk kelas mantik, ataupun saya syorkan ada satu kajian PhD, tak silap UKM. Jadi dia buat kajian tentang kitab Qistasul Mustaqim. So dia keluarkan balik apa kias-kias yang Imam Al-Ghazali buat ni, dia keluarkan balik dan dianalisis lah. Seolah-olah macam kalau kita nak belajar mantik tu, kita tak perlu nak belajar daripada awal sampai habis kita dah faham mantik. So dari segi dari tesis PhD tu, kita boleh belajar mantik secara praktikal terus dan kita fokus kepada kias saja. Ini untuk orang yang siapa-siapa yang mungkin tak pernah belajar mantik lah dan nak kenal ataupun nak mula kenal. Ataupun orang yang mungkin dia dah belajar mantik cuma dia tak nampak lagi dari segi praktikal dan sebagainya, boleh rujuk tesis tu, boleh Google
boleh Google tesis Qistosul Mustaqim. Cuba tengok. Nanti adalah memang PDF. Okey, seterusnya tentang manhaj penulisan. Okey. Manhaj penulisan ni berat sikit. Saya akan datangkan satu contoh manhaj penulisan daripada timbangan Al-Awsat. Jadi kita sebut tadi antara bab-bab yang ada dalam Qistosul Mustaqim ni adalah bab mengenai timbangan Al-Awsat. Timbangan Al-Awsat ni apa? Syakal kedua daripada Qiyas Iqtirani. Bentuk dia macam yang ni. Okay, ni kias lah. Bulan boleh untuk hilang, Tuhan tidak boleh untuk hilang. Maka kesimpulan dia, maka bulan bukanlah Tuhan. Dalam matematik dulu kita pernah belajar lah, A ada B, ada B, maka waktu A akan C contohnya. Jadi ni betul ya. Timbangan Al-Awsat syakal kedua ni adalah dia punya had awsat ataupun kita kata penghubung antara dua premis ni. Ni premis pertama, bulan boleh untuk hilang. Premis kedua, Tuhan tidak boleh untuk hilang. Jadi penghubung antara dua premis ni ini boleh untuk hilang, tidak boleh untuk hilang. Hilang ni adalah dia punya premis. Okey. Jadi premis yang menghubungkan ni dalam timbangan Al-Awsat dia berada di saya tak ingat ni. Dia berada di maudhu' mahmul. Dia berada di bahagian mahmul. Di sini. Ini dalam pengajaran mantik nanti akan tahulah. Ada maudhu', ada mahmul, kemudian ada muqaddimah kubra, muqaddimah sughra. Jadi secara ringkas dia bentuk dia macam ni. Dia apa? Selari. B sama dengan B belah kanan. Okey. Itu secara ringkas lah bentuk dia. Nanti kias-kias yang lain, contohnya timbangan Al-Akbar contohnya. Al-Awsat pertengahan kan. Timbangan Al-Akbar yang besar. Contoh timbangan Al-Akbar nanti dia punya bentuk lain pula. So B ni tak boleh sama dengan B yang bawah ni. Dia kena beza. Yang ni dekat bahagian kiri, yang ni dekat bahagian kanan. Kemudian nanti dekat timbangan Al-Asghar yang kecil, B ni dia berlawanan dengan Al-Awsat. Dia tak boleh duduk dekat sini. Dia kena berada belah lain, belah berlawanan. Okey, ni semua boleh tengok dalam Qistas lah nanti. Okey, jadi pertama sekali manhaj Imam Al-Ghazali dalam kitab ni, pertama dia akan mendatangkan ayat Al-Quran yang daripadanya nanti akan dikeluarkan kias mantik. Okey, contohnya dalam timbangan Al-Awsat bab keempat kalau tak silap saya ataupun bab ketiga, Imam Al-Ghazali akan sebut ayat Quran, qala la uhibbul afilin. Okey, aku tidak suka kepada yang terbenam hilang. Ini yang berlaku pada pada Nabi Ibrahim lah. Jadi bila dia tengok bulan tu ataupun matahari tu hilang, maka dia menafikanlah bahawa benda yang hilang ni adalah Tuhan. Jadi apa yang Imam Ghazali buat dengan ayat Al-Quran ni, dia membentuk premis-premis yang boleh dikeluarkan daripada ayat tersebut. Jadi daripada satu ayat, dia keluarkan premis apa yang boleh difahami daripada ayat Quran ni. Macam mana boleh Imam Ghazali buat macam ni? Imam Ghazali dia bersandarkan kepada dalil bahawa Quran ni dia dibina atas dasar hazaf dan ijaz. Jadi penyataan satu penyataan tu macam qala la uhibbul afilin. Ini sebenarnya kalau kita nak keluarkan dia, kita boleh letak balik dia punya premis-premis asal dia. Itu yang dimaksudkan dengan hazaf, maksudnya, dan ijaz. Maksudnya dalam Al-Quran ni nak mudah je, kita tak bagi pun mubtada, kita bagi khabar je. Kita tak bagi pun apa tu kalau bahasa Melayu, predikat dengan apa? Jadi kita letak predikat je. Yang maudhu' ataupun mubtada dia kita tak sebut. Kita sebut predikat saja. Jadi samalah dalam Al-Quran bentuk dia macam tu. Itu Imam Ghazali punya hujah lah dalam membina premis ni. Jadi daripada ayat Quran ni kita boleh buat premis dia seperti berikut. Ni Imam Al-Ghazali lah keluarkan. Bulan boleh untuk hilang, okey, dan Tuhan tidak boleh untuk hilang, to be. Maka waktu tu akan keluar, maka bulan bukanlah Tuhan. Jadi maka bulan bukanlah Tuhan ni, ini yang kita dapat faham daripada ayat Al-Quran yang Sayyidina Ibrahim
menafikan bulan tu bukan Tuhan, macam mana dia boleh menafikan benda tu? Berdasarkan premis ni. Jadi bulan boleh untuk hilang, Tuhan tidak boleh untuk hilang, maka premis natijah yang kita dapat adalah maka bulan bukanlah Tuhan. Dalam seluruh timbangan yang Imam Al-Ghazali sebut dalam Qistas nanti, bentuk dia macam ni. Imam Al-Ghazali akan bawa ayat Quran tu dulu, kemudian Imam Al-Ghazali akan keluarkan premis-premis yang ada dalam ayat tersebut, dan dia akan syarahkan lah. Kemudian dia akan datangkan takrifan bagi kias yang sedang dibincangkan. Jadi takrifan bagi kias timbangan Al-Awsat ni, Imam Ghazali kata takrifan dia adalah bahawasanya setiap dua perkara, ada dua perkara yang salah satunya mempunyai sifat yang tidak terdapat pada satu yang lain. Maksudnya perkara A ada sifat tertentu, perkara B ada sifat tertentu. Maka kedua-duanya adalah dua perkara yang saling berbeza. Jadi kita dapat faham, kalaulah A ni sifat dia macam ni, B sifat dia macam ni, kita dapat faham bahawa dua-dua ni benda yang berbeza. A manusia contohnya, B adalah batu. Sebab apa? Manusia boleh hidup, batu kaku. Jadi kedua-duanya dua benda yang berbeza. Itu takrifan dia lah. Dengan kata lain, salah satu daripada dua perkara ini menafikan sifat yang terdapat pada satu yang lain dan ia tidak bersifat dengan sifat yang lain tersebut. Okey. Kemudian Imam Al-Ghazali akan mempraktikkan takrifan ini kepada kias yang dia nak bincang tadi, iaitu pasal bulan. Bulan boleh untuk hilang, Tuhan tidak boleh untuk hilang, maka bulan bukanlah Tuhan. Okey. Jadi ini saya tak sebut lah, nanti boleh tengok dalam Qistas dia punya pengistidlalan dia. Okey. Kemudian selepas itu dia akan mendatangkan contoh-contoh lain daripada ayat Al-Quran. Itu kalau ada lah, kalau ada contoh-contoh lain daripada Al-Quran, dia akan bawa. Contohnya ayat ni, Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'ulillah min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannawnahu abadan. Okay, daripada ayat ni nanti dia akan keluarkan premis. Dia kata setiap kekasih bercita-cita untuk bertemu siapa yang dikasihi dia. Kaum Yahudi tidak bercita-cita untuk bertemu Allah. Maka lazimlah daripadanya bahawa mereka bukanlah golongan yang menjadi kekasih Allah. Sebab apa? Okey. Mengimpikan untuk bertemu itu adalah suatu sifat yang disifatkan kepada seorang kekasih. Okey. Dan dinafikan daripada Yahudi. Sebab Yahudi tak ada rasa untuk kekasih yang bercita-cita untuk bertemu dengan kekasih dia. Yahudi pula yang tidak bercita-cita untuk bertemu dengan kekasih adalah dua perkara yang saling berbeza. Dua-dua ni berbeza. Justru maka dia punya natijah nanti, kekasih itu bukanlah Yahudi dan Yahudi itu bukanlah kekasih. Maka apa yang Yahudi sebut dalam ayat Al-Quran ni batil lah. Okey, kemudian dia akan datangkan juga contoh lain yang bersifat konkret, yang kita boleh nampak dengan panca indera kita, yang boleh nampak dengan pandangan mata. Cuma Imam Ghazali dia tak sebut lah, okey contoh yang bersifat konkret pula adalah seperti begini. Tak, dia akan sebut contoh daripada batu penimbang. Saya tak ingat lah, tapi boleh tengok dalam Qistas nanti. Istilah dia lain lah. Okey, jadi Imam Al-Ghazali akan bagi contoh macam dekat kias ni, dia akan sebut tentang batu itu adalah sesuatu yang bersifat kaku. Yang saya sebut tadi lah, manusia bukanlah sesuatu yang bersifat kaku. Okey, dua-dua berbeza sifat dia. Maka manusia itu bukanlah sesuatu yang bersifat kaku. Itu natijah. Okey, selepas dia bagi contoh bersifat konkret, dia akan bagi contoh daripada ilmu akidah ataupun fiqh. Ini menarik lah, kitab Qistas Mustaqim ni antara kitab yang menarik dalam ilmu mantik. Sebab dia banyakkan contoh tu satu. Kemudian dia tak sekadar teori. Dari segi praktikal pun dia buat dalam ilmu akidah ataupun fiqh. Jadilah ilmu akidah contohnya Allah SWT bukan arad. Bukan arad, bukan sifat lah, bukan yang bertempat di jauhar. Kerana arad itu tidak bersifat dengan sifat hidup dan tidak bersifat dengan sifat ilmu. Sebab apa? Sebab dia dah sifat. So macam mana dia nak bersifat dengan sifat yang lain? Contoh kalau macam yang ada Ustaz Zainal sebutkan adalah macam mana apple merah Allah SWT nama. Merah yang besar contohnya kita kata.
Tak boleh lah. Merah yang besar, dia tu dah merah, dia dah sifat. So macam mana kita nak sifatkan dia dengan besar pula, sifat yang lain? Tak boleh. Jadi arad dia tak boleh bersifat dengan sifat. Sedangkan Allah SWT boleh bersifat dengan sifat hidup, boleh bersifat dengan sifat ilmu. Maka waktu tu dia punya kesimpulan Allah bukanlah arad. Okey, itu contoh dalam bidang akidah. Okey, habis. Ini dia punya bentuk penulisan lah dalam manhaj penulisan. Kemudian kita masuk beberapa idea penting di dalam Qistas Mustaqim. Okay, sebenarnya banyak idea, cuma yang saya boleh keluarkan di sini mungkin ada dua. Pertama, manhaj yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam berdakwah kepada mereka yang mempunyai pegangan yang berbeza. Macam saya cakap tadi, Imam Al-Ghazali apabila ditanya adakah beliau juga berpegang kepada ra'yu dan qiyas, beliau menidakkan perkara tersebut. Sedangkan kita faham, Imam Ghazali takkanlah dia nak tolak penggunaan qiyas, takkanlah dia tolak penggunaan akal. Akan tetapi mafhum keduanya di sisi Imam Al-Ghazali tidak sama dengan apa yang dimaksudkan golongan taklimiah. Ini dapat dilihat sebagai manhaj untuk menarik target dakwahnya untuk tidak menolak beliau dari awal, kerana berpegang dengan apa yang ditolak dan tidak diterima di sisi musuhnya. Kalaulah Imam Ghazali daripada awal dia tolak, dia kata aku tak setuju, bahkan aku berpegang dengan ra'yu dan qiyas, dia cakap macam tu. Jadi golongan taklimiah ni antara pegangan utama dia adalah menolak ra'yu dan qiyas, pegangan paling utama. Kalaulah kita kata kita tak menolak ra'yu dan qiyas, maka waktu tu akan melanggar pegangan utama dia orang. Jadi waktu tu mungkin taklimiah ni akan rasa dah lah, tak perlu nak bercakap lah dengan dia ni, sebab dia dah pegang dengan apa yang kita memang tolak daripada awal. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan ra'yu dan qiyas yang ditolak oleh Imam Al-Ghazali tidak sama seperti ra'yu dan qiyas yang ditolak oleh taklimiah. Imam Al-Ghazali juga, okey, itu pertama. Kemudian Imam Ghazali tidak membantai hujah musuhnya sejak dari awal. Jadi beliau ni menyerang secara berperingkat. Jika hujah yang paling kuat dipatahkan terlebih dahulu, berkemungkinan musuh akan lari kerana tidak dapat menerima kebenaran, kerana semakin kuat pegangan seseorang kepada sesuatu maka semakin susah untuk dia melepaskannya. Antara hujah yang paling kuat dipegang oleh taklimiah dan sentiasa diulang-ulang. Tadi kita kata tentang ra'yu dan qiyas. Ini tentang taklimiah mengatakan kebenaran itu berada bersama yang tunggal. Yang kita sebut tadi, kebenaran tu dia mesti satu, dia tak boleh banyak cabang. Dan kebatilan itu berada bersama yang banyak. Mazhab taklim membawa kepada yang tunggal, maka lazimlah kebenaran itu bersama dengan mazhab taklim. Ini pegangan kuat dia. Jadi apa yang Imam Ghazali buat? Dia tak patahkan hujah yang ni daripada awal. Sebab nanti dalam Qistas kita akan tengok Imam Ghazali akan patahkan hujah ni. Dia akan sebut dekat mana fallacy yang ada dalam bentuk qiyas ni. Akan tetapi persoalan dia, kenapa daripada awal Imam Ghazali tak buat benda tu sedangkan dia boleh buat? Okey, sebab benda ni pegangan paling kuat. Kalaulah kita patahkan musuh punya pegangan daripada awal, yang paling kuat sekali kita patahkan, maka waktu tu kita tak boleh lah nak sampaikan dakwah. Baik kita sampaikan dulu dakwah sekian. Okey, kita nampak dia dah dengar apa yang kita nak cakap, barulah kita bagi hujah kita tentang kesalahan hujah dia orang. So ini cara Imam Ghazali. Dia tak patahkan lagi. Untuk apa? Untuk dia sampaikan tentang qiyas. Supaya dengan qiyas ni, bila golongan taklimiah tu dapat faham tentang qiyas, kalaulah dia tolak juga, itu maksudnya dia apa orang kata, dia tak boleh terima kebenaran lah. Tapi kalaulah dia terima, maka waktu tu dia akan berjaya keluar daripada pegangan taklimiah. Okey, dari awal-awal kitab lagi kita dapati ahli taklim telah menggunakan hujah ini. Ini nak tunjuk bahawa hujah yang tentang taklim berada di taklim itu adalah tunggal, maka mereka berada dalam kebenaran. Ini daripada awal lagi kita dah dapat nampak ahli taklim ni guna hujah ni. Iaitu ketika mana ahli taklim ni mengatakan, aku dapati engkau telah mendakwa bahawasanya engkau mempunyai ilmu pengetahuan yang sempurna. Maka dengan timbangan apakah yang membolehkan engkau mengetahui hakikat kebenaran ilmu pengetahuan tersebut? Adakah dengan menggunakan semata-mata pandangan akal dan juga qiyas? Jika begitulah halnya, maka akal dan qiyas adalah perkara yang berlaku padanya percanggahan dan percampuran antara kebatilan dan kebenaran. Okey, so ini poin penting dia lah. So dia nak kata, kalaulah kita guna akal dan qiyas akan bawa kepada percanggahan dan percampuran antara kebatilan dan kebenaran. Dan bila berlaku percanggahan, maka dah keluar daripada takrif kebenaran di sisi mereka. Okey, apa yang Imam Ghazali lakukan adalah beliau akan membidah hujah ini setelah menyatakan kesemua timbangan. Itu manhaj dakwah lah. Ini juga kita dah sebut
tentang Imam Ghazali, dia tak tolak habis tentang Imam Maksum, dia terima, tapi fahaman tentang Imam Maksum tu dia baiki. Ini salah satu benda yang dirad oleh Imam Ghazali dalam Muqidh min ad-Dalal, bahawasanya sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah ni kadang-kadang dia nak tolak pegangan sesuatu golongan sesat, tapi cara untuk ditolak tu salah. Macam sebahagian ulama dalam menolak Syiah Taklimiyah, dia menolak sekali terus tentang Imam Maksum. Sedangkan manhaj dakwah yang lebih betul adalah kita menerima Imam Maksum, tapi kita faham dengan cara yang lain. Maka waktu tu untuk ada jalan persamaan ataupun antara kita dan musuh tu adanya titik pertemuan. Jadi daripada titik pertemuan ni lah kita jalankan dakwah kita. Okey. Kemudian itu pertamalah manhaj dakwah Imam Ghazali dalam kitab ni. Kemudian bagaimana cara membawa manusia kepada kebenaran. Imam Al-Ghazali nanti dia akan menggolongkan manusia kepada 3 golongan. Golongan awam, iaitu golongan yang berada dalam ketenteraman dan merupakan golongan kebiasaan daripada penduduk syurga. Okay, ini orang awam lah. Kemudian golongan khawas, mereka adalah golongan yang memiliki kebijaksanaan dan ketajaman mata hati. Kemudian nanti akan lahir daripada kedua-dua golongan ini suatu golongan yang lain, iaitu golongan yang gemar berdebat dan berbuat huru-hara. Mereka menyibukkan diri dengan sebahagian ayat mutasyabihat yang terdapat dalam Al-Quran kerana menginginkan kekacauan. Ini yang golongan manusia yang suka main dengan takwil lah, secara ikut nafsu. Okey. Kemudian nanti Imam Ghazali akan sebutlah cara-cara untuk setiap golongan ni dirawat. Jadi contohnya kalau golongan khawas, dia akan gunakan timbangan yang lurus. Timbangan yang lurus dengan maksud kias-kias mantik. Kemudian disebut apa sifat-sifat golongan khawas ni. Pertama, dia ada bakat yang tajam. Kemudian dia ada intelek, dia ada kecerdikan secara fitrah. Kemudian kedua, dalaman dia orang ni bebas daripada taklid. Dia bukan nak taklid, bukan nak taksub, dia nak cari kebenaran. Nanti berbeza dengan golongan ahli jadal. Golongan ahli jadal, sifat pertama ni dia ada bakat yang tajam, intelek yang kuat, dia ada. Dia cerdik. Tapi dia taklid tu terlalu kuat dan dia taksub, tak nak terima kebenaran daripada orang lain. Kemudian ketiga, mereka meyakini bahawasanya aku adalah daripada golongan mereka yang arif akan timbangan. Okey, ini golongan khawas juga, iaitu boleh jadi kita ada kekuatan intelek yang kuat, cerdik, dan dalaman kita pun kita nak cari kebenaran. Tapi yang ketiga ni kita susah nak ada guru. Sebab apa? Sebab setiap orang tu kita tak nak percaya dengan dia punya potensi ataupun dia punya kemampuan ilmu. Jadi waktu tu siapa yang tak meyakini orang yang nak beri kebenaran kepada dia, ataupun dia tanya seseorang tentang soalan sesuatu tapi daripada awal lagi dia dah tak percaya dengan orang ni, maka waktu tu Imam Ghazali sebut sesungguhnya hidayah itu tidak akan diperolehi melainkan setelah beriman. So dia umpamakan ilmu tu tak akan dapat melainkan kalau kita ni serahkan diri kita kepada guru lah. Jadi kalau kita betul nak jadikan dia seorang guru, maka kita kena percayalah dia. Ini pun kalau dalam tasawuf pun macam tu juga. Kalau seorang guru tu, kalau kita betul nak jadikan dia guru, maka kita kena yakin betul. Kalau tak yakin, tinggalkan dia. Daripada kita tak percaya macam tu, tinggalkan dia, cari guru lain. Itu lebih beradab lah. Kemudian golongan kedua, golongan orang awam. Okay, Imam Ghazali sebut ciri-ciri mereka ni, diorang tidak mempunyai kebijaksanaan. Bukanlah orang kata tak cerdik, tapi dia tidak mempunyai sebarang dorongan untuk mengkaji. Bahkan kesibukan mereka adalah pada melakukan pekerjaan dan pertukangan. Dia punya passion bukan untuk cari kebenaran ke dan sebagainya. Passion dia untuk kerja, bertukang ke dan sebagainya. Kemudian mereka juga tidak mempunyai dorongan untuk berdebat. Tak ada nak tunjuk-tunjuk pandai. Dalam keadaan mereka tahu mereka tu lemah dalam ilmu tersebut. Jadi ini yang membezakan nanti dengan golongan yang ahli debat. Golongan ahli debat ni dia tak tahu pun tentang sesuatu ilmu, lemah dalam satu ilmu, tapi diorang ni tunjuk-tunjuk pandai. Maka waktu tu dia dah bukan golongan awam.
Dia dalam golongan ahli debat. Golongan ahli debat ni, cara untuk kita rawat dia lain pula dengan golongan awam. Golongan awam kita rawat dia melalui jalan mau'izah. Jadi dia akan mau'izah. Kemudian kalau golongan yang ada khawas tadi, kita jalan melalui hikmah, iaitu kias-kias mantik. Kemudian golongan yang menginginkan huru-hara, ahli debat tadi, kita lalu jalankan dengan mujadalah. Kita berdebatlah dengan dorang. Ini diambil daripada firman Allah SWT, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini 3 perkara lah. Nanti kalau kita tengok Ibn Rushd pun sama, dia akan menggunakan ayat ni dan istidlal dalam mengenai dakwah. Kemudian kumpulan ketiga, golongan yang gemar berdebat. Imam Al-Ghazali akan menyeru mereka kepada kebenaran dengan cara berlemah lembut. Akan tetapi apa yang dimaksudkan dengan lemah lembut adalah dia tidak bersikap keras, tidak mencela, sebaliknya dia akan lebih bertoleransi dan berhujah dengan jalan yang baik. Ini manhaj Imam Al-Ghazali. Dalam kitab-kitab dia pun kita tengok macam tu, dia tak mengherdik ataupun mencaci dan sebagainya. Cuma ada satu tempat, kalau macam dalam ikhtisar yang setakat yang saya baca dalam dia punya mukadimah oleh pentahqiq, Imam Al-Ghazali akan marah pada satu tempat je, iaitu bila mana golongan Mu'tazilah mengatakan bahawa masuk syurga ni boleh dengan usaha semata-mata. Dengan buat ibadat banyak-banyak boleh masuk syurga. Sebab apa? Sebab Allah janjikan untuk melakukan yang terbaik. Maksudnya kalau hamba tu dah buat ibadat, maka yang terbaik adalah untuk dia masuk syurga. Waktu ni Imam Ghazali marah betul-betul. Jadi Imam Ghazali kata masuk syurga nak tak nak memang berdasarkan rahmat Allah SWT. Itu je yang nampak Imam Ghazali nampak macam mengherdik. Ada pun yang lain dia berucap ataupun dia sampaikan apa yang dia nak sampaikan dengan cara beradab lah. Kemudian yang dimaksudkan dengan mujadalah bil ahsan adalah dengan mengambil premis-premis yang dipersetujui oleh golongan yang gemar berdebat. Ini pun saya kira teknikal, boleh tengok dalam Qistas sendiri dan boleh bandingkan dalam kitab Iqtisad. Saya lupa nak beritahu, di pembacaan kitab Imam Al-Ghazali ni dia paling kurang lah 3 lapisan lah. Jadi pertama adalah kita baca first time. Contoh macam kitab Qistas ni kita baca first time. Jadi waktu tu pemahaman kita terhad kepada suatu daerah je lah, terhad. Kemudian pembacaan kedua, bila mana kita dah pernah baca sampai habis satu kitab tu, kita baca balik, kita akan nampak yang bahagian depan apa yang Imam Ghazali nak maksudkan. Sebab nanti bahagian depan yang mula-mula kita tak faham tu sebenarnya Imam Ghazali akan jelaskan bahagian belakang. So bila kita dah baca sekali, kita akan faham lah balik apa yang Imam Ghazali nak maksudkan di awal kitab tersebut. Kemudian pembacaan ketiga adalah bila mana kita baca juga kitab-kitab Imam Al-Ghazali yang lain. Jadi waktu tu banyak benda-benda yang isyarat Imam Ghazali sebut dalam kitab dia akan kita nampak lebih jelas. Contohnya macam tentang mujadalah bil ahsan ni. Jadi Imam Ghazali akan, kalaulah siapa yang pernah baca kitab Iqtisad, dia akan nampak lebih jelas lagi apa yang dimaksudkan dengan mujadalah bil ahsan ni. Okey. Kemudian seandainya orang yang suka berdebat ni masih belum berasa cukup dengan kadar tersebut, iaitu selepas Imam Ghazali dah ajar dia tentang mantik dan sebagainya, Imam Ghazali dah berdebat dengan dia dengan cara yang baik, tapi dia tak boleh terima ya. Nanti Imam Ghazali akan ajar dia kias-kias mantik supaya dia boleh fikir sendiri. Tapi kalau dia tak boleh terima juga, disebabkan kebodohannya dan keinginannya untuk berterusan berada dalam ketaksuban serta disebabkan kedegilan, maka Imam Ghazali akan rawat dia dengan besi. Okey, besi maksudnya dia akan bagi hukuman lah, bagi kepada pemerintah untuk turunkan hukuman. Kerana Allah SWT menjadikan besi dan timbangan sebagai 2 perkara yang datang bersama-sama Alkitab untuk memahamkan bahawasanya sekalian makhluk itu tidak dapat mendirikan keadilan melainkan dengan 3 perkara ini. Saya tak bawa ayat Quran dia. Saya tak ingat ayat Quran, tapi dalam ayat Al-Quran tu disebutkan bahawasanya Allah menurunkan al-mizan, timbangan, dan Allah menurunkan Alkitab. Okey, kemudian nanti Allah akan sebut Allah juga akan menurunkan besi, al-hadid.
Jadi Imam Ghazali, kefahaman dia tentang ayat ni, bahawa manusia tu ada 3 jenis golongan dan cara merawat dia orang pun ada 3 golongan. Pertama dengan al-mizan, dengan bagi Imam Ghazali mizan maksud kat sini mantik lah, kias-kias mantik. Jadi mereka ni golongan yang ada kecerdikan. Kemudian Alkitab. Alkitab adalah untuk golongan awam. Maksudnya kita hadkan dia orang punya pemahaman ataupun dia orang punya ilmu tu berdasarkan apa yang dalam Quran dan sunnah sahaja. Jangan keluar daripada lebih tu. Kemudian yang ketiga nanti dengan besi, iaitu golongan yang suka berdebat dan tak boleh terima kebenaran, maka waktu tu kita bagi besi dekat dia. Iaitu dengan cara hukuman. Dan inilah benda yang contohnya Sayyidina Umar buat kepada seorang yang bertanyakan tentang ayat mutasyabihat. Jadi Imam Sayyidina Umar, dia tak terang dah apa yang maksud ayat mutasyabihat, tapi dia ambil sesuatu keras, dia pukul sampai berdarah. So, itu kita panggil sebagai besi lah. Okey. Dan last sekali, apa yang dimaksudkan dengan golongan yang gemar berdebat adalah golongan yang mempunyai kecerdikan tertentu. Ini kita sebut tadi, dia cerdik yang membolehkan mereka untuk berada lebih tinggi daripada golongan awam, akan tetapi kecerdikan mereka ini bersifat kurang sempurna. Ataupun pada fitrahnya adalah sempurna, namun ada pada diri mereka kekotoran, kedegilan, taksub dan taklid. Lalu kemudiannya perkara tersebut telah menghalang mereka daripada mampu untuk memahami kebenaran. So benda ni akan disebut juga dalam iktisad fil i'tiqad tentang pembahagian manusia dari segi untuk kita ajarkan dia orang akidah. Okey, saya rasa setakat tu dulu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Abdullah Zawawi yang menerangkan kepada kita secara ringkas tapi juga detail juga tentang apa yang kita akan dapat dalam kitab Al-Qistas Al-Mustaqim ni. Jadi alhamdulillah kita dapat banyak info dan maklumat berkaitan dengan sebab ulasan sedikit lah tentang tujuan penulisan kitab ni sendiri yang Imam Al-Ghazali tulis. Yang saya rasa yang terbesar yang kita boleh dapat pada malam ni adalah bagaimana strategi dakwah Imam Al-Ghazali dan kecerdikan, kehebatan strategi yang ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Beliau bukan semata-mata seorang ilmuwan, tapi juga seorang yang boleh menunjukkan kita teladan bagaimana kita nak berhadapan dengan musuh ataupun orang yang tidak bersependapat dengan kita. Jadi itu mungkin satu modal yang besar kita belajar pada malam ni. Selain kita belajar tentang mantik, tentang askal-askal, tentang bentuk-bentuk kias dan sebagainya, dan juga menunjukkan kepada kita betapa hikmah dan cerdiknya juga Imam Ghazali untuk mencipta ataupun kita kalau syari Jumaah disebut sebagai taulidul ain, itu melahirkan suatu ilmu yang baru, walaupun bukannya ilmu yang baru tetapi mencipta gelaran ataupun istilah-istilah baru untuk bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain juga, untuk menerima orang yang kadang-kadang yang agak skeptikal dengan beberapa istilah ataupun beberapa mustalahat yang menjauhkan mereka daripada ilmu ini. Jadi ini solusi yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Seperti juga yang dilakukan antaranya Syekh Ramadan Al-Buti contohnya. Beliau telah menulis satu kitab syarah wa tahlil, kitab syarah kepada kitab Ibn Athaillah Al-Iskandari. Dalam kitab tu memang 100% tentang tasawuf, tapi dalam kitab tu tidak sebut pun satu perkataan tasawuf pun, menunjukkan kepada kita bahawa ada banyak lagi metod-metod dakwah yang kita boleh lakukan dan kita boleh tiru para imam ini untuk kita sampaikan dakwah kepada orang yang tidak sependapat dengan kita. Jadi alhamdulillah kita dapat banyak sangat maklumat pada malam ini dan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zawawi.
Jadi ada soalan ke? Saya tengok dulu. Uh, Ustaz, ya. kalau kalau tak ada soalan lah. Saya Uh, pun ada nak apa? Saya lupa nak inform sesuatu. boleh silakan. Jadi tadi Boleh. saya ada kata tentang apa? Berita baik tentang kitab Uh, terjemahan timbangan Qistos Mustaqim tu. Jadi uh, semalam saya ada dapat ni lah, dapat message ataupun panggilan daripada seorang. Jadi dia sudi untuk orang kata sponsor 20 kitab dengan harga RM10. Maksudnya harga asal kita sekarang RM10 je. RM35. Jadi Wah. tolak RM10. Jadi dalam RM25 termasuk postage. So kalau Oh. ada 20 slot saja. Jadi kalau ada yang berminat boleh inilah, boleh PM saya lah. InsyaAllah satu berita yang baik untuk para hadirin sekalian yang eksklusif untuk hadirin malam ni ke Ustaz? Saya tak bagi tahu orang lain lagi, kira setakat ni dalam apa grup ni saja. Okey, masya-Allah. Jadi barang siapa yang nak dapatkan buku terjemahan Ustaz Abdullah, Qisas Al-Mustaqim tu dah ada terjemahan dan dapat potongan harga yang agak banyak jugalah kan. Saya dah tempah awal dia tak termasuk dalam promosi tu. Jadi bang siapa yang nak boleh sebab sekarang kita kat Google Meet, boleh mungkin boleh message dekat admin di Kak Syairah dekat Telegram. Boleh PM dia lah. Nak bagi maklumat apa Ustaz? Untuk tempahan. Kita perlu maklumat, maksudnya macam biasalah, nama dan sebagainya. Tapi lebih mudah lah, boleh mesej saya terus. Ataupun saya tulis nombor telefon saya dekat sini. So boleh PM. Okay. Nanti Ustaz tulis nombor WhatsApp tu lah dekat ni, dekat message dekat Google Meet ni. Okay, siapa yang berminat nak dapatkan terjemahan Ustaz Abdullah Zawawi berkenaan dengan kitab ni, boleh terus direct message beliau terus dekat WhatsApp dan buatkanlah insyaAllah dia eksklusif istimewa untuk hadirin yang hadir pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak apa-apa soalan, kita ambil masa dalam mungkin 3 ke 4 minit atau 5 minit sebelum kita nak akhiri sesi kita pada malam ni. InsyaAllah untuk berita susulan, maklumat susulan insyaAllah diskusi kita lepas ni, insyaAllah minggu depan hari Sabtu malam 26 hari bulan 6, insyaAllah kita akan bersama dengan, insyaAllah kalau tidak ada arah melintang, kita akan bersama dengan Ustaz Akil Jamaluddin untuk bahaskan kitab Alaqah Bainal Usuluddin Bainal Usul Fiqh wal Maqasid Syariah karangan Syekh Abdullah bin Bayah. InsyaAllah kita akan sama-sama kupas buku tersebut bersama Ustaz Akil Jamaluddin, salah seorang graduan UAE Islam, buat master dalam bidang usul fiqh dan juga pembaca tegar karya-karya Syekh Abdullah bin Bayah. Jadi insyaAllah kita akan cuba untuk kedepankan lagi banyak karya-karya para ulama, sama ada karya turas ataupun karya contemporary yang menunjukkan kepada kita bahawa banyak lagi gagasan-gagasan Asy'ariyah, banyak gagasan-gagasan ulama yang perlu kita kedepankan kepada masyarakat umum. Dan saya pasti yakin bahawa yang join kita pada malam ni bukan daripada kalangan awam yang biasa-biasa lah, kan? Bukan, mungkin termasuk dalam kalangan khawas dah Ustaz. Mungkin termasuk daripada kalangan khawas lah, yang ada keahlian untuk terima input-input yang
saya rasakan agak berat juga kan. Jadi di peringkat awal mungkin kita akan bahaskan peringkat secara umum macam tu. Jadi siapa yang join Google Meet diskusi buku ni yang dah bersedia untuk menerima input-input yang berat lah kan. Jadi insyaAllah kita akan kehadapankan lagi banyak kitab dan banyak diskusi ataupun wacana seperti ini. InsyaAllah teruskan bersama Alifah Asyairah. Kita akan teruskan kepada minggu hadapan. Dan mungkin next week lagi kita akan bahaskan buku bahasa Inggeris pula. Bersama Ustaz Iqbal Lulusan Al-Azhar juga akan bahaskan tentang idea feminism. Berdasarkan buku primer jugalah. Buku rujukan yang agak bukan rujukan yang sekunder lah. InsyaAllah kita akan bahaskan bab idea feminism. InsyaAllah teruskan bersama Dika insyaAllah. InsyaAllah kita akan teruskan lagi dengan program-program sedemikian insyaAllah. Jadi saya rasa tidak ada apa lagi untuk kita sampaikan. Saya tengok ada kat message. Okay, boleh copy link WhatsApp tu untuk terus order kepada Ustaz Abdullah Zawawi. Jadi untuk akhirannya jazakumullahu khairan katsira diucapkan kepada pembentang atau diskusi kita pada malam ini kepada Ustaz Abdullah Zawawi, juga terima kasih kepada para hadirin yang sanggup bersama kita pada awal tadi sehinggalah pukul 10.30 sekarang. InsyaAllah sama-sama kita ambil manfaat dan pedoman. Jadi setakat itu untuk malam ni, saya tangguh sesi kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.